أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدرون. وأعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Anak-anak yang dikasihi, marilah kita perhati satu firman Tuhan. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhu riyah tazruhu riyahu tazruhu riyahu kahi fa asbaha hashiman tazruhu riyahu wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Suratul Kahfi ayat 44. Alhamdulillah, syukur pertama sekali Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk masih berada atas muka bumi dia ni. Alhamdulillah, diberikan kita nikmat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, dibesarkan kita dalam keluarga Islam, masyarakat Islam. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk taat pada dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah, diberi kita minat al-laba untuk belajar memahami perjalanan agama ni. Alhamdulillah, dijadikan kita mengiktiraf dia, mengiktiraf Allah, sedar ke Allah, yakin ke Allah, iman ke Allah Ta'ala, sedar kita ni makhluk dia. Dialah jadikan kita, dialah hidupkan kita, dialah yang matikan kita. Dia bagi kita melihat, dia bagi kita mendengar, dan dia bagi kita nikmat besar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dia bagi kita pula masih lagi keterbukaan hati, kelapangan masa, keupayaan boleh hadir solat subuh berjemaah. Boleh pula insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ni meneruskan kitab yang kita baru mula semalam untuk baca ni, kita Irsyadul Jawiyin karangan Tok Yahdi rahmatullah alaih. Jadi nasihat dia lagi, kata dia, anak-anak yang dikasihi, marilah kita perhati satu firman Allah Ta'ala. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Suratul Kahfi ayat 44. Artinya,
wadrib lahum menjadilah lahum. Nak baca hak petani tu tak tahu nak baca betang ke apa tu, batang. Atau menjadilah engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat hidup dunia itu seperti air yang menurun kami akan air ni daripada langit itu, maka bercampur gaullah air itu akan tumbuh-tumbuhan. Fakhtalata bihi nabatul ard, bercampur gaullah dengan air itu tumbuh-tumbuhan bagi bumi itu, maka berpagi-pagi ia yang pecah dan hancur lebur, mencerai dan puput akan dia oleh angin, dan adalah Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu kuasa, atas tiap-tiap suatu kuasa ia. Dalam bahasa Quran ni, tengok sekali lalu ayat Quran tu kata dia cuma nak baca hak mula tu tak erti saya nak baca pasal petani ke apa tu. Asal bahasa Arab tu wadrib lahum masalal hayatid dunya, jadikanlah ataupun buat misal lah oleh kamu tuntutan kamu tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal Rasulullah lah diturunkan ayat Quran ni, Allah Taala suruh Rasulullah berbicara kepada para sahabat. Antara orang yang turut untuk disuruh berbicara dan maklumkan perkara ni kita lah. Jadi jadikanlah, bentangkanlah, kalau yang tu kuk munasabah makna, bentangkanlah oleh kamu hai Muhammad. Bentang tu maksudnya baca tu, bentangkanlah wahai Muhammad ya Rasulullah, buatlah misal, buatlah perbandingan kepada manusia semua ni, kat kita semua ni, akan sifat hidup dunia itu, masalah hayatid dunia, masalah hayatid dunia, contoh perbandingan hidup dunia. Jadi dia nak sambung ni, datang ke ayat Quran ni, pasal dia kata nak banding dunia ni dengan akhirat ni, oh jauh beza. Dan dunia ni tempat bercucuk tanam untuk balik ke akhirat. Nasihat dia semalam, dia kata jangan dengan sebab nikmat yang sehari itu kita boleh tinggalkan nikmat yang sehari dua ni, kita tinggalkan keseronokan yang kekal abadi selama-lamanya. Bagilah jadi orang cerdik sikit, berakal sikit, jangan duk jadi tak tentu arah, bodoh. Kena tajam ayat tu. Jadi antara lain disebut tu pasal kalau kita baca Quran, antara Allah Ta'ala sendiri suruh kita memikir bab ni, itu buat bandingan lah kehidupan dunia itu seperti air yang turun ke bumi, kama'in anzalnahu minas sama', daripada langit. Bahasa masuk air ni air hujan lah. Tengoklah air hujan duk turun ni, kata dia, kemudian bila dah turun bercampur gaul dengan air itu tumbuhan. Kalau asal bahasa Arab kata dia fakhtalata bihi nabatul ard, masuk bercampur gaul ni, pokok-pokok yang Allah Ta'ala bagi jadi atas muka bumi ni pun akan menyeraplah, mengisaplah, dia akan manfaatkan air yang Allah Ta'ala turun tu, bercampur pula dengan galian apa yang ada dalam bumi. Allah yang bagi jadi semua tu, tumbuh-tumbuhan tu bercampur dengan air ni. Lepas tu bercampur dengan air itu akan tumbuhan, bercampur gaul air itu oleh tumbuh-tumbuhan bagi bumi itu nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhu riyah. Maka maksudnya lepas itu, lepas sampai satu ketika pokok ni pun besar, cuma dia tulis ni berpagi-pagilah ia, masuk berpagi ni jadilah, dia terjemah bagi fa asbaha tu. Ini yang kita baca kitab Jawi
nak kena faham bahasa Arab tu ni ya. Berpagi-pagi apa pula jadi pagi apa. Antara mana asbaha dalam bahasa Arab tu memang terjemah lama ni kalau sebut berpagi. Antara maksud berpagi tu maksudnya jadilah. Fa asbaha tu dengan mana sara. Sara nabatul ard, jadilah tumbuh-tumbuhan yang hidup atas muka bumi dengan sebab air hujan Allah Taala bagi turun tu. Dia jadi apa? Berpagi-pagi, maksudnya jadilah pokok tu yang pecah dan hancur. Fa asbaha hashiman. Maksudnya pokok ni besar, tua, asalnya daun hijau, kuning, layu. Lepas tu mati. Itu lama-lama repuk hancur lah. Tapi bahasa Quran ni dia bahasa ringkas. Fa asbah hashiman ni, hashim ni kalau bahasa Arab dia macam sekalipun macam tulang yang kukuh, tapi bila masuk dalam tanah beransur-ansur pelan-pelan sikit dia repuk. Jadi antara mana hashim ni benda yang asalnya walaupun dia kukuh kemas, lepas tu dia beransur-ansur hancur dan reput-repai. Tu dipanggil hashim. Jadi pokok ni pun asal tengok, kalau duk hidup lagi, duk segar lagi, bahasa dia hidup lah. Kalau kereta kita berlanggar, pokok tak jadi apa. Kereta yang jahanam. Tapi mati, layu, kering macam mana? Dah lama pula, tinggal 5 tahun 6 tahun repuk macam mana? Habis anak-anak yang bawa makan kena ngak air lapuk di zaman yang turut bahasa kita. Hancur lebur. Dah hancur sampai pada tahap hancur dia ni dipuput angin akan dia. Tazruhur riyah. Apa dia? Kena tiup angin. Pokok yang tegap gagah dulu tu pun macam mana? Dia jadi debu dah, hancur gitu. Inilah perbandingan hidup dunia. Nak cerita apa? Hidup dunia ni binasa, hidup akhirat kekal abadi. Nak cerita tu lah. Tapi bahasa Quran ni dia sebut ukuk kayu. Bagi berakai sikit, ukuk kayu je kan macam ni. Quran sebut kullu man 'alaiha fan. Setiap apa makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi atas muka bumi ni fanin, semua binasa. Antara binasa tu kita. Yang kalau kita belajar akidah, mudah nak telan ni. Apa dia? Wujud kidam baqa, antal baqi, ya Allah engkau lah yang kekal. Nahnu, kami ni macam mana? Kami ni binasa, kami ni fana. Yang ni yang kita nak belajar, faham tauhid, faham la ilaha illallah. Makhluk tak ada sifat uluhiyah sama sekali. Apa sifat uluhiyah yang tak ada kat makhluk ni? Makhluk takkan boleh kekal sama sekali. Tambah hidup dunia ni semua akan binasa. Kalau akhirat pun, kalau kekal pun, kita ni masih tetap atas sifat kekal. Sifat kita yang kekal takkan berubah. Makhluk tetap makhluk ni memang sifat dia binasa. Boleh kekal akhirat esok pun pasal apa? Allah lah yang bagi kekal kita dengan rahmat dan limpah kurnia dia bagi kita. Yang tu alam ibari, alam akhirat esok, atau alam jaza, alam balas. Ni alam kita kat dunia ni alam amal, alam isti'dad, alam ikhtiari. Alam kita untuk bersiap sedia, alam untuk berikhtiar, alam untuk berbekal. Isyarat Nabi SAW dalam hadis lain, dia kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat bercucuk tanam akhirat. Jadi nak cucuk tanam apa dia? Nak cucuk tanam dengan iman amal. Selalu kita duk faham amal tu, dan kadang-kadang macam tertinggal iman. Kita rasa macam iman ni dah selesai kat kita. Tak weh. Tutup guru kepala ulama kita ajar, benda besar sekali yang kita kena bina, iman. Dengan iman tu lah amal. Nak iman kena belajar ilmu iman. Ilmu iman, ilmu akidah.
Dan ilmu iman ni bab hati. Untuk jadi amal ni paling besar sekali ialah amal hati. Amal hati. Amal zahir ni dia ikut hati. Kalau hati kita ni memang ada yakin dengan Allah Ta'ala, kita bangun tidur, bangun je selek matanya, alhamdulillah sekarang. Tapi kalau hati kita ni tak ada hati sedang dengan Allah Ta'ala, walaupun duk semayang, walaupun duk zikir, hati tak ada dengan Allah Ta'ala. Satulah ilmu paling besar kita wajib mengaji ini, ilmu tauhid, ilmu akidah. Benda besar dalam hidup kita bukan amal. Amal ni far'un. Iman ni dia aslun. Bukan pula maksud dia ni tak payah beramal. Tu jaga juga tu. Macam mana pun amal dah ada ni macam mana. Kita bila kita dah dibesarkan dengan sebab kita Islam, sebab mak bapak kita dapat Islam bakar lah, macam tu lah tok guru kita duduk sebut. Ramai orang duduk sebut dengan istilah tu. Islam bakar ni tak cukup lagi. Macam Islam bakar ni dia hanya amal zahir. Nak bagi faham Islam betul ni kena ada ilmu iman. Ilmu iman ni ilmu ma'rifatullah, ilmu kenal Allah Ta'ala. Jalan nak kenal guna akal. Dengan akal tu kenalilah makhluk. Dengan makhluk ni kita kenal siapa Allah Ta'ala. Memang macam tu jalan ilmu tauhid kita. Kita ilmu tauhid atau jalan orang salik, jalan abid, jalan awam, apa lagi istilahnya, jalan kita orang yang ala orang yang rahilun. Itu semua istilah ulama kita. Orang yang rahil istilahnya salik lah. Umum kita ni, inilah perjalanan kita untuk jadi hamba Allah Ta'ala, untuk berbekal akhirat. Apa dia? Kena jadi orang yang kena belajar, kena mengaji, kenal diri, kenal Allah Ta'ala, kenal makhluk, kenal alam ni. Makhluk ni mendalilkan Allah Ta'ala. Kena faham prinsip berfikir dia. Mana boleh ada makhluk melainkan Allah lah bagi jadi makhluk. Ni disiplin ilmu kita ulama aja. Inilah rata-rata ilmu yang kita kena mengaji. Macam mana pun ada sebahagian makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi, yang mereka ni dapat kurniaan istimewa daripada ilahi. Beranak-beranak kena Allah Ta'ala. Kecil-kecil dapat anugerah Allah Ta'ala dah. Ada yang taklah masa kecil, dia besar biasa tapi Allah Ta'ala campakkan ilmu kenal Allah Ta'ala. Asalnya ahli maksiat boleh bertukar jadi wali. Tu ilmu wahabah, ilmu yang anugerah Allah Ta'ala yang dia beri. Ilmu tu nak tunggu dia ibarat macam menunggu kucing bertanduk. Pasal yang tu bukan kerja kita, itu kerja Allah Ta'ala. Kerja Allah Ta'ala kita tak boleh masuk campur. Itu dia nak beri anugerah. Macam dia bagi jadi Nabi, dia bagi jadi wali yang anugerah. Wali anugerah bukan kerja kita. Kerja kita wali kasab. Kalau nak sebut wali kasab, kita punya ilmu makrifah ni ilmu makrifah yang kasbi. Dengar elok pelajaran tu. Sebab kita kadang berangan nak dapat iman, tapi jalan iman kita tak pernah usaha. Yang tu sikit. Bak makan pandai, nak jadi kaya cari jalan nak kaya. Nak beli handset pandai, tengok Shopee, Lazada ni handset. Pandai masuk pergi kedai, pergi tengok kedai ni, kedai Cina, kedai Melayu sekian. Oh pandai. Tak ada pula tunggu anugerah ilahi, tunggu lah. Tapi memang ada orang yang memang rezeki tak payah cari. Itik bukan gaduh cari. Makan tak habis, itik tunggu pak siap. Tukuk cakotiau, nasi, tempoyak lah. Semua orang mai bagi. Nak kata apa? Memang ada. Tapi kita bukan itik. Kita bukan lembu. Kita bukan pokok kayu yang tunggu hujan turun. Kita manusia. Khasnya dalam bab beramal, khasnya dalam bab taklif mengaji, khasnya dalam bab mujahadah. Pasal kita ni, perjalanan kita sebagai hamba ni perjalanan mujahadah.
perjalanan anugerah ni memang Allah Ta'ala memang anugerah kita macam-macam dah hak tu. Dia bagi kita nyawa, dia bagi kita melihat anugerah hak ni memang tak terkira dah. Anugerah nak jadi taat yang kita dapat Islam dengan kita kadang bukan taat terang mana pun, tapi dia bagi peri tu. Tu anugerah tu alhamdulillah siap dah. Tu memang tak dapat tidak kena syukur besar dah kat dia. Ada pun ilmu nak kenal dia dengan kasab, dengan mengaji, dengan kena faham prinsip disiplin ilmu yang kita bukan pokok kayu tunggu je. Bahkan kalau jauh kena mai bagi dekat, kalau bodoh kena bagi pandai, malas kena bagi bajin. Apa lagi bahasa tu kan? Kalau tak faham kena bagi faham, tak reti kena tanya, macam tu. Istilahnya kena atas jalan mujahadah. Kena jalan mujahadah. Makan pun kena mujahadah, kena ambil tangan suap walaupun depan mata. Ubat pun kena ambil telan. Sikitlah dengan bahasa gitu. Jadi perbandingan hidup dunia ni macam ni lah. Atas kata binasa kita ni, saya nak bicara situ lah, tapi ke sana sikit dari sudut memang dunia ni kita ni binasa. Inilah kehidupan dunia ni, kekal esok akhir hidup sana. Sini ni kita ni binasa, semua makhluk binasa, bahkan hakikat makhluk semua binasa. Lepas tu macam mana nak dapat nikmat kekal? Masa Allah kekal, syurga Allah Ta'ala bagi jadi kekal. Macam mana nak dapat nikmat kekal? Kita kena duduk satu line dengan Allah Ta'ala. Ni bahasa-bahasa Tok Guru lah ni. Duduk satu line dengan Allah Ta'ala. Yang kekal ni siapa yang istilahnya ada berdamping dengan Allah Ta'ala. Syurga ni memang anugerah Allah Ta'ala, tu syurga kekal. Siapa yang nak kekal, nak duduk dalam keadaan nikmat, kena ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Itu jalan nak kekal. Jadi tak ada jalan lain kita ni nak boleh duduk dalam keadaan sempurna, balasan baik di sana, melainkan kat dunia ni kena kekal dalam keadaan ingat Allah Ta'ala. Nak sebut situ lah, ingat Allah Ta'ala ni lah, yakin dengan Allah Ta'ala ni lah, sedar dengan Allah Ta'ala ni lah, zikir dengan Allah Ta'ala ni lah, ni panggil iman. Ni yang ilmu kenal Allah Ta'ala. Kenal Allah Ta'ala paling besar sekali kenal kat diri kita. Apa dia? Aku ni Allah Ta'ala bagi ada. Allah yang ada dengan aku. Allah wajib ada, aku tak ada. Allah wajib ada, aku ni asal tak ada. Allah yang bagi ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan latih untuk muda jadi komando apa. Ni lah dulu. Tuan-tuan saya tak tahu lah, kot tuan-tuan wali-wali lah, saya kuali. Nak bagi hadiah Allah, aku ni pergi jadi. Nak gunakan apa yang ada keliling kita ni, tengok ya. Kau jadikan pokok kayu, kau jadikan ni. Nak bagi jadi hati tu lembut, nak bagi ingat dia tu. Tuan-tuan saya tak tahu lah, saya sebut saya ni Allah. Dia kena, dia tak tahu. Orang lain kot saya tengok kot senang kot, dan kot dia orang tak payah fikir kot ni. Dapat anugerah saya ni tak tahu rasa hati kerah kot ni. Cik Dolah tak apa kan duk rasa perang dengan setan, saya duk kawan dengan setan kan ni. Macam tu lah. Lalu tu lah, tu nak merintih saya tu tak apalah, tak payah dengar lah rintihan saya tu. Baik, jadilah nak sebut hidup dunia ni binasa. Bandingan dia macam tu lah, air turun, air pokok duk sedut besar, layu mati, hancur, repuk sampai busi pula, busi kemarau panas, hancur, repuk kena tiup angin, biu. Dia bukanlah seminit dua jadi hidup lah, tapi nak cerita macam ni lah hidup dunia ni. Makan masa lah. Maka berbagi. Dan adalah Allah Ta'ala tu atas setiap suatu tu kuasa ia. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Allah yang kuasa. Yang nisbah kuasa, dia boleh ya bagi jadi pokok kayu ni kekal abadi, tak mati-mati, boleh.
Antara pokok yang memang orang Ta'ala jadikan khas, pokok besar apa dia? Sidratul Muntaha, pokok bidara. Nama Sidratul Muntaha tu pokok bidara, ada pokok yang Rasulullah bila Isra Mi'raj tu naik atas langit 7 tu, memang nampak pokok yang sangat besar. Pokok tu rupa pokok bidara, Sidrah Muntaha. Sidrah tu pokok bidara tu. Daun dia macam telinga gajah. Dia tengok pokok bidara rupa aku mana. Kok kita tak bisa tengok pokok bidara kan. Tak ada, buka Google lah tengok pokok bidara. Tengok telinga dia macam telinga gajah. Rasulullah naik tu kat Sidratul Muntaha tu, dia nama apa? Sidratul Muntaha, pokok bidara hujung sekali. Resuk lah tinggi dia, last sekali hujung tinggi tu kan. Nak cerita apa ni? Boleh je orang Ta'ala nak jadi pokok tu kekal, tapi yang disebah kat dunia ni, alam syahadah ni macam mana? Semua binasa. Semua binasa. Jadi kehidupan dunia ni antara binasa tu kita. Kena ingat tu lah. Kita binasa, duit binasa, anak binasa, rumah binasa. Kita ni tu yang disebut sepatutnya kena duduk atas muka bumi ni macam orang musafir duduk menyinggah. Prinsip kita macam tu. Jadi bila hidup menyinggah nak buat apa? Tu lah kita. Memang kita walaupun sebut macam tu, nak duduk macam musafir, duduk hanya kata rumah kecil, muat 2 orang buat macam pondok tak juga kan. Besar juga lah rumah kan. Tak macam gaya musafir pun. Nak musafir ni besar sekali hati tu. Nabi Sulaiman duduk dalam istana, dia bukan duduk dalam pondok. Sikit gitulah, nak faham tu. Pasal kadang-kadang orang tak faham ni, dia akan salah faham tu juga. Kalau ada pun nikmat dunia yang dia duduk dalam dunia dengan bernikmat tu, hati ni tak lekat sikit pun dunia, pasal dia kenal lah hakikat dunia ni apa. Itu kan. Yang ni yang kata ilmu iman yang besar nak kena belajar. Bukan ilmu iman ni kita duduk rumah buruk, ni iman lah pasal duduk rumah buruk. Tak juga. Rumah buruk tapi hati ni sentiasa nak cari rumah baru. Tak jadi. Biar duduk rumah baru tapi hati tak jatuh sikit pun ke rumah baru. Rumah ni tak dapat tidak aku kena duduk macam ni. Ni makhluk binasa. La ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, antal baqi. Semua kami ni fana. La ilaha illallah. Ilmu tu kena ngaji dulu. Pasal ilmu iman, ilmu nak kenal hakikat dunia ni, dia kena kenal dan kena faham. Iman dengan kita ni binasa. Iman ke Allah Ta'ala ni, Allah tu memang baqin, dia kekal. Dialah bagi jadi kita ni sementara bagi faham waktu dulu. Walaupun duduk dalam istana, hati ni duk itikad Allah ni dia kekal, kita semua binasa. Istana ni binasa. Bagi faham waktu dulu. Tak faham waktu dulu, walaupun duk sembahyang, walaupun duk sedekah, tapi hati ni cinta dunia. Isyarat Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kasih ke dunia dia kepala, dia ibu umbi untuk jadi benda maksiat paling besar ni. Ibu segala kejahatan ialah ra'su hubbud dunya, kasih dunia, cinta dunia. Pasal apa boleh cinta dunia? Tak kenal dunia tu. Kadang-kadang gaduh nak pangkat, kadang gaduh nak menikah. Ada orang pesyeng itu tak menikah. Kadang gaduh nak harta benda, kadang macam-macam hal kita ni. Bagi faham apa maksudnya. Kadang nak handset, dah beli handset baru ni, nak handset lagi. Handset ni pecah semua sikit boleh pakai. Gaduh nak handset baru lagi. Dapat keluaran baru, duit ada pula, tukar lagi handset. Jual ni, beli yang ni. Jual, duk gaduh handset. Padahal dunia ni hancur. Padan dah apa yang nak ambil tu pakai padan lah. Yang tak jangan berasa cukup ni yang mana? Ilmu iman ni. Kenal Allah Ta'ala, ada iman. Amal. Amal apa? Amal iman tu usah ni.
Dan antara amal iman tu ada amal-amal yang berwaktu, ada amal yang daim. Amal daim ni apa? Zikir, ingat, fikir, tasbih, tahmid, puji Allah, bukan puji kita, bukan perasaan kita. Allah bagi kita hidup, alhamdulillah, alhamdulillah. Duduk saja, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ni dhaif, kita asghar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai waktu duha sembahyang, ni tak boleh sembahyang tengah ni lagi. Nak sembahyang duha tak boleh lagi, haram lagi sembahyang waktu ni. Tu tak boleh sembahyang apa? Tu kita mengaji. Tu yang kalau tak mengaji pun baca Quran, tak ada pun zikir, tak pun selawat, siapa? Nak buat apa ni? Orang tak ada matlamat hidup kalau macam mana? Dia tak ada habis-habis sembahyang macam mana? Pandai pun. Yang tu tengok TV, tak ada TV apa pun tak minat ni, macam mana? Kedai kopi. Kalau kedai kopi pun tak ada, macam mana? Ada agak pasien tidur. Gulu ada lagi naik motor pusing ronda pusing. Kalau yang tak ada kerja cari duit, carilah nak ambil upah merebah mana ni. Masing-masing lah kan. Orang kerja pejabat tu pergi kerja pejabat gini. Orang cuti hari ni tak kerja. Dia buat cara tak kerja dia. Orang kerja cara kerja dia. Jadi kalau kerja pun sebenarnya nak cari apa? Itulah. Pasal semua ni binasa tu macam mana ni? Itu yang nak kena mengaji, nak kena belajar, nak kena faham macam mana nak duk hidup ni. Memang duk hidup, memang nak tinggalkan kehidupan mana boleh. Kita pun hidup dalam dunia, kita pun dunia. Jadi yang ilmu besar tu apa? Ilmu kenal, ilmu faham, ilmu iman. Ilmu iman tu macam mana? Ni kerja kena buat, kehidupan kena teruskan, tapi matlamat hidup kena faham. Bukan matlamat kita dunia, matlamat Allah. Walaupun kita dunia, walaupun duk buat kerja dunia, tapi hati tu duk ingat Allah Ta'ala. Ni semua limpah kurnia Allah Ta'ala pada aku. Walaupun meniaga, nampak rupa dunia, meniaga ikut syariat. Benda yang boleh meniaga, baru meniaga. Modal untung, tak pernah menipu. Kalau kata berat tak habis, sedekah. Contohlah, kalau tak sedekah, kain pelekat. Kalau sedekah, botak kat kepala. Kalau kuih, kena sedekah, bihun tak habis ke apa, sedekah. Tapi kalau kain pelekat tak habis, sedekah. Esok beli kain pelekat lain, bungkus tika kita, tak meniaga kita. Nak kata apa? Kalau meniaga pun dapat duit macam mana? Maksud kita bukan duit. Yang ni, alhamdulillah, dapat satu, betul. Ni aku nak belajar kat mana? Aku nak pergi kat mana? Siapa dia orang yang nak aku tolong? Siapa dia yang aku nak bantu? Mana tempat yang aku nak sedekah? Mana tempat aku nak wakaf? Mana bil yang aku nak kena bayar? Yang dapat suku, yang belanja suku. Takkan kumpul enjoy, kumpul enjoy. Siapa kita? Yang tu yang nak kena faham perjalanan tu. Pasal kita atas tarik mujahadah. Kenal, faham syariat, hidup cara bersyariat, batin mu bersyariat, zahir mu bersyariat. Saja saya nak sebut tu siapa? Apa saya dunia ni binasa. Macam mana nak hidup atas dunia ni yang kita binasa, dunia binasa, tapi kita sentiasa ingat yang kekal abadi selamanya. Itu ada, itu lah. Saya nak cerita tu lah. Memang saya ngaji pun untuk guru duk ajar pun. Ni macam mana? Kita memang binasa, hidup ni binasa. Betul? Nak cari apa? Carilah yang kekal abadi. Siapa? Allah. Macam mana nak cari Allah? Mu ingat dia lah. Macam mana ingat dia? Tengok diri kita ni, Allah yakum lihat, alhamdulillah. Itulah ingat dia. Ni kita tak fikir makan. Dan tu lagi ada orang siap makan nak kita. Contohlah, kita beli, ada orang siap masak lah, kita beli. Beli tu siap masak. Alhamdulillah, aku tak payah masak ni, pakai duit dia. Unjuk kat dia, ada orang masak untuk aku. Alhamdulillah. Ni jalan untuk ilmu iman. Dengan ilmu iman ni boleh amal iman. Itu kalau kita masak, orang masak, isteri masak. Ya Allah, kau bagi isteri untuk aku, alhamdulillah. Anak kita pergi beli roti canai, alhamdulillah. Aku tak payah gaduh cari roti canai, dia cari roti canai untuk aku, alhamdulillah.
Itu kita bapa, anak pula. Aku tak gaduh cari duit, bapa aku bagi duit untuk aku liuti canai. Alhamdulillah. Setiap orang kena duduk tempat dia, dia kena belajar, kena faham macam mana nak ada iman, boleh hidup sebagai orang beriman. Ini Rasulullah ajak ni. Inilah pelajaran yang paling mahal sekali kita belajar. Macam belajar macam mana hidup cara Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'in yang 24 jam hati dia tak pernah lupa dengan Allah Ta'ala. Pasal dia tahu apa benda dia kena cari. Bukan kaedah cari ni macam ni, cari duit pulung, dapat duit pum buat masjid seketui. Tu suku buat masjid tu. Tu yang sebelum buat masjid tu apa? Sebelum buat masjid tu, mengaji. Lepas tu pandai mengajar. Sebelum mengajar tu apa? Belum mengajar. Yalah, betul. Macam mana, apa hubungan dengan Allah Ta'ala tu macam mana? Kerja bayar hutang dulu. Contohlah kan, bayar hutang dulu. Betul ada duit baru nak boleh belanja ke orang. Sebelum mau belanja ke orang yang duk hutang tu macam mana? Mana saja nak cerita tu kan, nak cerita tu. Itu yang setiap orang dia kena kenal apa tempat dia duduk, baik laki, baik perempuan, baik anak, baik cucu, baik tok wan, tok nek, jahil, alim, orang kaya, orang miskin, orang sakit, sihat, orang sakit, orang susah, orang senang, tak kira apa kedudukan, wajib kena kenal siapa makhluk, siapa Allah Ta'ala. Makhluk ni lah sifat dia. Apa dia? Macam mana air turun kat pokok kayu, pokok tumbuh, lama mati, hancur, tiup angin, debu habis itu. Inilah bandingan hidup dunia. Jadi macam mana nak bagi dapat Allah Ta'ala yang kekal abadi tu? Tak ada jalan lain. Kenal dia, ingat dia, zikir dia, kenali dia, hati hadir kat dia. Duk baring, duk duduk, duk menyangkut, duk makan, duk meniaga, duk masak, duk basuh, duk berjalan, duk tukang, duk ngaji, duk mengajar, tidur pun la ilaha illallah. Kau yang bagi tidur, bismikallahumma ahya wa amut, aku tidur. Bangun, dia yang ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bangun tidur pun ada jadi nilai ibadat. Ini ilmu yang kita nak ngaji. Inilah kefahaman. Dan setan dia paling besar kali musuh kita ni. Dia tak nak bagi kita reti hak ni. Ngaji hak ni dia buat ngaji hak lain, jaga. Yang ngaji pun memang untuk guru banyak nasihat itu. Pasal setan cukup musuh, yang mana ilmu yang boleh menyebarkan dia akan toy. Pasal syaitan dia akan gunakan hanya diri kita sendiri, dunia ni, untuk bagi kita lalai pada Allah Ta'ala. Apa dia lalai Allah Ta'ala? Pertama kali bodoh. Tak tahu cara macam mana nak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Itu ilmu paling pantang besar dah. Dia bagi bodoh, tak tahu jalan macam mana nak pergi ke Allah Ta'ala. Mudah Allah Ta'ala mudahkan kita. Nisbah faham dah kehidupan dunia ni, kita faham dah, tak ada siapa nafi yang benda ni. Kita sembang dengan Cina pun kata dah, memang semua orang mati mah. Ni orang cakap kita. Tak payah try jom kita pergi kedai Cina. Tanya apa, you hidup 1000 tahun lagi kah? Wow, apa pasal cakap itu macam ah? Kalau orang tak kenal pun, nanti dia tanya, kalau tak kenal dia buat cara tak kenal lah kan. Lu siapa, mari mana ni? Kalau dia masuk lain sembang, jom sembang tengok. Tanya tokek kah? Pergi tokek lagi panggil apek, nampak lekeng ada kan. Saja saya nak kata apek pun faham mak ni, tapi dia tak tahu jalan. Kita pun tahu hak ni, tapi tak tahu jalan, serupalah macam apek. Kasar sikit lah tu. Sembang dengan tokek tu, tokek lah, you hidup 1000 tahun lagi lah. Mana ada mah Haji lah, lu demam ke apa, you ambil suruh lah tadi. Semua orang mati mah. Lu mati, lu bikin apa? Apa lu bersedia untuk mati ya? Nanti dia tanya kita balik, Haji sedia apa? Haji duit pun tak ada, saya mati pun duit ada mah. Dia cara dia. Takkan kita pun cara dia.
Orang putih juga pandai Cina ni cakap. Takat terima dia pandai. Tapi jalan untuk bagi hati hadir tak ada ke Allah Ta'ala. Kita pun tak mengaji serupa macam apek tu. Saja saya sebut itu sikit. Ya kan? Tuan saya tak tahu. Saya dulu sebelum ngaji memang mengaji lah. Tapi bila tak dapat tuntunan betul-betul tu, kita tak tahu cara sebenarnya. Kita tak diajar, memang tak pernah belajar pun. Kalau jumpa guru betul, memang dia akan ajar, tunjuk satu macam mana nak hidup ni, supaya dengan hidup ni kita tahu sebenarnya kita nak cari apa. Kalau isteri, cara isteri, suami, cara suami. Isteri hari-hari ngadak lah, basuh pinggan, macam mangkuk, masak, bawang, ikan, sayur, hari-hari mengadak tu. Basuh kain, sabun, sidai kain, lipat kain. Mana nak berkain akhirat, mana? Sambil lipat kain tu, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillah. Allahu akbar. Bismillah. Allahu akbar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau duk macam ni mana ada bismillah, Allahu akbar, mana ada. Tak ada. Kami masak potongan bismillah ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sallallahu alaihi. Kita tu kan tasbih, tak payah kan tasbih, kan pisau, kopek ikan bilis. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Ikan bilis ni aku boleh pegang. Duduk dalam laut ni tak pernah fikir aku nak pegang ikan bilis ni. Boleh tidak kat aku pegang ya. Dalam air mampu tak boleh pegang. La ilaha illallah. Semua tu jumpa tok guru dia ajar semua. Kopek ikan bilis boleh dapat ilmu iman. Boleh tak? Tengok semut tu berjalan. La ilaha illallah. Mudah-mudahan mudah dengan kita tu. Atas nasihat dia nak sebut ni lah ni. Semua hancur, Allah Ta'ala amat kuasa. Maka dalam ayat itu dapatlah bagi kita satu pengertian yang yakin. Apa dia? Bahawa hidup dunia itu walau dengan berbagai-bagai kesukaan dan seronok sekalipun. Ini kalau hidup seronok. Kalau hidup merana macam mana? Maka sekejap jua, seronok pun sekejap, sambung, merana pun sekejap. Satu kalau orang beriman macam mana? Merana pun kalau ada iman dia tak merana. Maksudnya apa? Dunia ni penjara bagi orang mukmin. Ada sebut hadis tak silap tu. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang mukmin. Betul ke kita rasa macam penjara ataupun kita rasa macam syurga? Orang kafir syurga ni syurga, dunia ni syurga dia. Kita orang mukmin kalau duduk dalam ni penjara, ya. Hebat macam mana pun penjara. Siapa? Balik kita akhirat. Duk rindu akhirat tu. La ilaha illallah. Hebat macam mana pun ni masih penjara. Kepala otak tu bagi faham lagi betul. Kalau menderita pun memang penjara, tapi nak jadi bahagia tu macam mana? Sabar tu. Tak mengadu pada hak lain melainkan hanya mengadu pada Allah Ta'ala. Tak minta pada hak lain melainkan minta pada Allah Ta'ala. Kaya pun minta hanya pada Allah Ta'ala. Dapat pun Allah yang anugerah aku. Ni menyebabkan kita kaya. Ni yang menyebabkan kita tak menderita. Kalau tidak, walaupun senang menderita, susah dalam menderita sini, menderita sana. Jadi jalan kita nak bahagia macam mana? Apa bahagia hakiki? Iman. Apa bahagia hakiki? Ada iman, ada ilmu iman. Dengan iman tu kita beramal. Amal tu dia tak iman kita. Jangan amal aja, iman dah tak. Jadi semua ni sekejap jua. Maka sebab itulah tidak menghiraukan dia segala orang yang berakal. Siapa dia orang berakal ni? Nabi-nabi, rasul-rasul, sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para anbiya.
yang biar sebut zodiak, para aulia kan. Tutup guru kita yang kita dah tengok, kalau memang faham perjalanan ni, yang memang akal dia tinggi sungguh, memang dia tak ada cari kehidupan ni, melainkan dia akan pergi cari nak cara nak balik sana. Bahasa mudah ni, dia akan cari kehidupan macam mana nak balik sana, apa bekal nak balik sana. Jadi apa jalan bekal nak balik sana? Tak ada jalan lain, zikrullah. Paling mudahnya amalan. Dan amalan tu bukan hanya zikir. Kita duk faham zikir tu yang kita rasa beban. Kalau kita faham apa dia zikir, zikirlah benda paling nikmat sekali. Apa? Ingat Allah, kau payah. Allah bagi aku hidup, alhamdulillah. Allah bagi naik motor, boleh bawa pergi motor, alhamdulillah. Dia bagi kita cuma macam mana nak cari jalan dengan apa yang duk berlaku boleh zikir. Tu kena mengaji. Zikir bukan dah sebab zikir setakat orang boleh buat, ada orang boleh buat lagi. Tapi macam mana dengan apa kita buat seharian, dengan tu boleh berzikir. Tu selalunya yang kita kantoi tu, yang kita tak boleh faham tu, yang kita tak boleh buat lagi tu. Yang tak boleh hadir hati, nak boleh dengan tu hadir, kata ni semua limpah kurnia Allah Ta'ala. Kalau kita boleh taat buat, Allah yang bagi aku boleh taat, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Duk berasa aku hebat, aku bagus, aku pandai, aku alim, aku ni, aku qori, aku api Quran, aku banyak selawat. Astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah ampun dosa aku duk berasa aku sedangkan semua kurniaan nikmat daripadamu. Astaghfirullah, astaghfirullah, ampunkan dosa aku ya Allah. Inilah dosa-dosa kita yang kita nak minta ampun. Ni lah dosa apa? Dosa duk berasa aku, duk berasa aku, duk berasa aku. Hebat ni aku. Ni antara dosa yang kita tak belajar dia, kita tak tahu nak buang mazmumah. Tak tahu cara nak ada ilmu iman, nak yakin ke orang Ta'ala, tasdik ke orang Ta'ala, nak boleh rasa fakir, hakir, zalil kita ni. Kita ni berhajat, kita ni lekeh, kita ni hanya takkan boleh ada atas muka bumi ni melainkan hanya bantuan Allah Ta'ala. Jadi tak akan menghiraukan akan kehidupan dunia ni melainkan orang yang berakal. Seperti bahasa saya tu kan, tak menghiraukan akan dunia ni oleh segala yang berakal. Orang berakal dia tak hirau. Satu orang nak ambil pangkat, nak ambil Perdana Menteri, jadi apa, menteri besar, atau semata-mata nak cari pangkat tu, nak masuk tempat tu pun kadang bukan senang. Tiba-tiba nak jadi menteri besar, nak boleh. Dia masih ikut bawah dulu, jadi ketua cawangan dulu. Sebelum ketua cawangan jadi ahli dulu. Yang ahli mesti datang daripada muda dulu, ketua pemuda, ketua wanita. Begitu kan. Mestilah dia mesti boleh, takkan tiba-tiba jadi menteri besar kan. Mesti daripada peringkat bawah dulu ni, cawangan tu. Mesti ada jasa, orang pandang gini-gini, bawa nak angkat. Nak bagi angkat tu buat apa? Kembang ke kau kucuk ke? Berasa tak nak bagi orang puji? Berasa tak ni? Berasa tak orang tengok kita? Kita tak mengaji jahanam, hancur. Maksud apa? Matlamat kita nanti habis. Orang tak ada pangkat dengan cara tak ada pangkat dia. Baik tak ada pangkat tu dari segi dunia, baik tak ada pangkat dalam bab-bab agama. Sama prinsip dia. Sama prinsip. Jadi tidak akan menghiraukan akan dunia ni oleh orang yang pakai. Mudah Allah Ta'ala bagi kita akal tu. Dia tak akan hirau melainkan kadar yang tak dapat tidak jua. Kadar yang tak dapat tidak. Satu kalau ada orang dia pandai-pandai, dia kaya, dia jutawan lah ni, macam mana? Dia akan ambil kadar yang tak dapat tidak jua. Kalau dengan apa yang ada kat dia menyusahkan dia akan tinggal. Kita selalu duk susahkan benda yang tak patut kita susah. Mudah taklah mudah kita tu. Saya ni pun cakap banyak sangat bercakap ni, merapu lah. Nak sebut apa? Banyak benda kita kena repair tu. Dan kita bercakap hebat.
tapi hidup teruk kan. Astagfirullah. Macam mana pun sebut tu sekadar untuk bagi sedar kita kena mengaji. Itu yang kalau dapat tok guru yang boleh tunjuk kita betul-betul jalan macam mana nak dapat iman, nak dapat ilmu iman, macam mana setiap detik dan saat ni boleh beramal atau beramal dengan iman. Bukan saja jasad beramal, hati itu beramal besar sekali. Bila-bila pun boleh dalam keadaan zikrullah, sedar kita ni sentiasa dalam rahmat Allah. Dan kita pula nak minta apa? Tiada lain kita nak minta melainkan minta rahmat dia, minta ampun dia. Kenapa nak minta ampun? Pasal banyak kita jatuh hati kat makhluk, jatuh hati kat kita. Kita duk puasa dengan makhluk ni, kita boleh kekal abadi, kita boleh selesa hidup kat sini. Sedangkan Allah lah yang bagi selesa. Kita lupa tu, astagfirullah. Yang ni sepatutnya kita hidup. Yang barulah kita akan ambil benda yang tak dapat tidak jua. Ataupun yang jadi jalan untuk akhirat. Ataupun yang kita ambil tu semua jalan nak pergi akhirat. Mudah-mudahan taklah mudahan kita tu yang kena mengaji, kena belajar. Tu yang kalau saya pun saya duk pergi belajar lagi sampai ke India apa tu, pasal ini lah semua. Pasal ada lagi orang yang memang pakar, memang reti sungguh perjalanan ni. Macam mana kita nak lalu atas kehidupan hidup dunia ni, walaupun kita dunia, kita pun duduk dalam dunia lagi, tapi hati kita tak ada lekat sikit pun kat dunia ni. Duk ingat pada Allah. Tu besar dia lah. Kalau sebut akhirat lagi, kok jadi matlamat tu syurga kan. Yang tu pun tutup guru duk ajar matlamat kita pun bukan syurga. Syurga pun masih makhluk, walaupun seronok makhluk tak seronok mana. Seronoklah kepada siapa yang cipta makhluk. Tu ayat-ayat tu guru tu. Macam tu kan. Yang tu baru kita akan faham sebenarnya kita hidup untuk apa. Kita hidup bukan untuk makhluk. Kita bukan hidup untuk syurga. Hidup untuk syurga tak betul mentelamat hidup. Allah Ta'ala hidupkan kita muka bumi ni bukan hidupkan kita untuk syurga. Seawal-awal Nabi Adam memang kenal Allah Ta'ala. Dia kata dia memang la ilaha illallah, tu hidup dah. Walaupun hidup dalam syurga, tak pernah berhenti dia la ilaha illallah, zikir. Tu yang Nabi Adam bila Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi ni, dia faham la ilaha illallah. Tu yang dia turun ke muka bumi pun di atas cinta dia. Pasal dimaklumkan dah pada dialah akan jadi bapa segala manusia. Manusia semua akan lahir melalui dia, dan akan lahir orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala daripada zuriat dia. Tanpa ada berlengah, terus pergi makan, sanggup turun dunia. Kat dalam syurga la ilaha illallah, turun dunia pun la ilaha illallah. Dan dia kata apa? Famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang ikut tunjuk hidayat daripada aku ni, macam mana ni aku dapat daripada Allah Ta'ala ni, apa dia? La ilaha illallah ni, dapat akidah macam ni. Makhluk ni bukan matlamat kita. Matlamat kita khalik makhluk. Matlamat kita dapat kasih pada seabdal makhluk, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni lah siapa ikut ni jalan hidup macam ni, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Takkan ada takut benda akan datang, takkan ada berduka cita pun telah lalu. Orang ada iman lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita dapat iman tu. Pasal orang macam iman macam ni saja selamat. Orang macam ni saja boleh hidup atas muka bumi ni, walaupun dia hidup dunia, hati dia ingat Allah Ta'ala. Macam mana nak buat tu? Mudah-mudahan makin kita belajar ni makin faham. Memang untuk guru ni pun dia sebut awal ni, dia nak bagi kita bagi faham bab ni dulu. Wahabi tu masalah dia pasal yang tu ganggu, tu ganggu, tu pengganggu kita. Sebelum ganggu tu, antara ganggu tu kita dulu. Mana jahil kita, bodoh kita, nafsu kita. Malam saya guna masa apa? Tok Leh, Tok Tan, Tok Su.
Tokbi tu Wahabi Tokbi, apa lagi, Tokat pangkat saja reka nama-nama gitulah. Nak kata apa, keliling kita ni isyarat Quran pun orang Taala kata apa, innama amwalukum wa auladukum fitnah, harta kamu, anak-anak kamu ni ujian semua ni. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Innama amwalukum wa auladukum, mana innamal hayatud dunya la'ibun, hidup dunia ni main-main ya. Siapa? Pokok asal benih hidup apa kering debu habis. La'ibun wa lahun, banyak lana lara. Kalau takat makan minum, anak bini, tempat tinggal, itu ya laghun. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun, perhiasan aja. Perhiasan, memang perhiasan. Kalau hanya perhiasan semata-mata, laghun. Macam mana dengan perhiasan tu boleh dapat sana? La ilaha illallah. Wa tafakhurun bainakum, dunia ni apa? Duk bermegah-megah antara kita. Megah tak kena. Yang ni bukan jalan untuk pergi orang Taala. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan duk berlumba-lumba untuk memperbanyakkan harta dan memperbanyakkan anak pinak. Kalau anak ada 20 orang macam nak boleh anak banyak, kena bini ramai. Tabur satu ibu beranak banyak kali. Oh, kesenang nak dapat itu pun. Seorang pun kena teruk. Apa saya nak cerita ni? Tapi orang duk berlumba-lumba. Lumba. Tak amwal aulad. Oh, tu ayat Quran macam tu. Yang lain pula, oh semua cerita ni pendek kata, kalau kena gangguan daripada tok leh, tok tan, tok so ni, hidupan kita ni semua masih Allah. Semua selain pada Allah Taala. Tak pergi jalan ke Allah Taala sikit pun. Dengar ayat tu. Macam mana nak pergi jalan ke Allah Taala ni? Yang ni susah. Sekalipun kita duduk tempat pengajian, saya sebut saya buat cerita orang lain. Walaupun duduk mengajar ni, jalan nak pergi kona lain pada Allah Taala ni cukup cepat. Kalau kita buat pun bagi betul matlamat apa. Sekalipun kat situ ada zina, sekalipun kat situ ada harta. Zina ni ada perhiasan. Kita nak pakai kita ni, kalau cala-cala tengok tak elok saya tak. Nak polis tak bagi comel. Mau bagi comel tu, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dunia ni asghar. Kasih ke situ tak? Macam mana nak bagi tak kasih tu? Tengok benda indah ni apa? La ilaha illallah. Yang sempurna Allah, yang cantik Allah, yang kamal Allah, yang cantik Nabi, yang mulia Nabi. Kita tak ada apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah ajar syariat, Allah ajar syariat. Syariat kita apa? Bersih, comel, cantik, kemas. Itu takkan nak bagi selekeh. Itu cantik je nak. Jamal Allah Taala, kamal Allah Taala, kamal Rasulullah, jamal Rasulullah. Nak hidup dalam keadaan dua-dua ni betul. Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Bagi betul jalan tu. Mudah-mudahan kita boleh faham tu. Dan memang proses nak faham ni, kalau saya sendiri mengaji, sampailah ni lagi mengaji, lagi rasa tak faham, lagi mengaji, lagi ada tak faham ni. Duk ngaji duk faham, duk tak faham lagi. Duk ngaji, duk ada tak faham lagi. Tak faham pelajaran yang nak kena mengaji, ada ilmu yang tak belajar tu suku. Ni nak bagi faham kehidupan dunia ni, nak balik akhirat ni, nak kata makhluk ni dengan Allah Ta'ala ni, macam mana nak bagi balik ke Allah Ta'ala tu macam mana? Duk ngaji rasa faham dah, tak faham lagi rupanya. Ngaji tak faham lagi. Oh ada tak faham lagi. Tak faham lagi. Nak bagi faham, nak istilahnya nak idrak, nak bagi kenal Allah Rasul, nak balik akhirat dengan bahasa itu. Faham la ilaha illallah tu macam mana? Ilmu dia asas dia itu mesti kemas. Kata faham tak kemas ni, kita tak boleh nak bawa apa yang ada kita ni untuk pergi ke Allah Ta'ala dan nak boleh kasih kat Nabi SAW. InsyaAllah sambung nanti. Marilah, kata dia, anak-anak perhati pula satu perkataan Nabi SAW. Masyhur hadis ni, hubbud dunya. Sambung nanti. Ada soalan?
tumbuh. Pecah dan hancur, pecah dan tumbuh. Pecah tu pecah. Jadi reput, hancur, pecah. Yang pecah berpagi-pagi ia pecah. Fa asbaha hashiman. Pecah. Bukan makna tumbuh kan? Bukan apa? Bukan makna tumbuh kan? Tak mana pecah tu bukan. Tak. Kalau asal bahasa Arab fa asbaha hashiman, hashim tu pecah, hancur, reput. Tapi datang dengan fa tu maksudnya bukanlah bila hidup esok hancur, kan. Datang fa ni dia litartib wa taqib. Kaedah bahasa Arab itu. Tartib tu maksudnya air duk sedut, pokok duk sedut daripada air, bumi besar, hancur kan. Itu besar, hidup, buah, pokok, bunga, buah, betul. Dah tua, ranting, layu, hijau, kuning, layu, luruh, daun kering, tombang, hancur, pecah, hancur, tiup angin. Tu masalah. Itu dengan fa, tu datang dengan fa. Baik. Yang tu ilmu tu ilmu apa? Ilmu nak faham bahasa Quran tu. Faham tu tak, saya tak tahu, saya nak sebut. Boleh faham peralus Quran tu je nah. Pasal belajar ilmu tu kena mengaji lah. Pasal tak mengaji tu jalan nak bagi faham tu tak ada, jalan nak bagi kenal Allah Ta'ala tu tak ada. Dia slow. Pasal kita tak ada alat nak proses. Mengaji macam-macam ilmu tu tujuan apa? Nak pergi proses. Dan proses nak pergi mana? Nak pergi ke Allah Ta'ala. Nak pergi tauhid pada Allah Ta'ala. Nak pergi iman pada Allah Ta'ala. Nak bagi macam mana faham betul-betul, luruh betul faham la ilaha illallah tu. Memang tu mentelamat sebenarnya. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillah.